Today we will see a collaboration between friends named Eamon, William, and Jonathan about the title. Dasar Pembangunan Luar Bandar. It's for real people. Iman, William. Jonathan. Okay. Start. Tema 4 Sejarah Malaysia. Dasar Pembangunan Luar Bandar. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari kepada rakan-rakan sekalian dan Cikgu Rebecca. Hari ini kami akan bentang pasal dasar pembangunan luar bandar. Sebelum saya masuk lebih lanjut tentang dasar pembangunan luar bandar, saya ingin menceritakan tentang latar belakang dasar pembangunan luar bandar. Dasar pembangunan luar bandar diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak pada tahun 1957 dengan matlamat untuk membangunkan prasarana fisikal dan membekalkan secara meluas kemudahan asas kepada penduduk luar bandar. Ia memberi landasan yang kukuh kepada kawasan luar bandar untuk bergerak giat dan maju. Seterusnya, konsep pembangunan luar bandar. Konsep pembangunan luar bandar berhasrat untuk melahirkan masyarakat yang berilmu, progresif, dan berintegriti di samping mewujudkan suatu kawasan yang menarik dan maju. Terdapat beberapa objektif dasar pembangunan luar bandar. Antaranya ialah memastikan supaya setiap penduduk luar bandar mempunyai minda dan sikap yang positif, serta berdikari. Seterusnya, mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dan tinggal dalam persekitaran yang harmoni, indah, selamat, dan terpelihara alam sekitarnya, serta menjadi tarikan kepada masyarakat bandar serta pelancong asing. kembali selalu ke sini. Oh, kiusan Pada 10 April 1984, Tun Dr. Mahathir Mohamad selaku Perdana Menteri telah memperkenalkan halacara baru pembangunan kampung dan luar bandar. Tujuan halacara baru pembangunan kampung dan luar bandar ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup melalui pembasmian kemiskinan. Selain itu, menekankan penggunaan teknik-teknik modern dan pelbagai kemudahan untuk menambah pengeluaran petani-petani serta menggalakkan pengeluaran berskala besar dengan bimbingan dan latihan organisasi tertentu, dan melibatkan perkhidmatan sosial untuk membaiki taraf hidup seperti proyek perumahan, kemudahan pengangkutan pelajaran, dan kesehatan. Oke, sekarang kita beralih kepada program-program yang dijalankan pada masa tersebut. Antara program yang dijalankan pada masa tersebut ialah penubuhan RIDA. Penubuhan Rural Industrial Development Authority atau yang dikenali sebagai RIDA pada tahun 1950 yang bermatlamat membangun dan memajukan masyarakat luar bandar serta meningkatkan taraf hidup mereka. Terdapat beberapa langkah yang dilakukan untuk mencapai matlamat tersebut. Antaranya ialah memberi pinjaman kepada pekebun kecil atau pengusaha kecil, membantu memasarkan hasil pertanian, menggalakkan penyertaan orang Melayu dalam sektor perniagaan, membimbing, melatih, dan menggalakkan orang Melayu menceburi bidang perniagaan dan pertanian. Program yang seterusnya ialah Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (LKTP). LKTP ini ditubuhkan pada tahun 1956 untuk membaiki taraf hidup penduduk luar bandar. Ia ditugaskan untuk membuka tanah baharu untuk penempatan semula, menambah pengeluaran hasil pertanian, serta meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Pada tahun 1959 pula, Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar telah ditubuhkan. Ia adalah bagi melaras dan menjayakan rancangan pembangunan luar bandar. Kerajaan juga menyediakan bantuan kredit luar bandar untuk mengatasi masalah kekurangan modal bagi mengelakkan petani ditindas oleh orang tengah. Kembali selalu ke sini. Oh, kiusan Akhir sekali, terdapat beberapa program-program lain yang dijalankan pada masa tersebut. Antaranya ialah Filkrah, Mardir, dan Risda. Filkrah ataupun Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan telah ditubuhkan pada tahun 1966. Matlamatnya ialah untuk membangunkan sektor luar bandar dengan membantu penduduk-penduduknya menyertai aktiviti-aktiviti ekonomi negara dan seterusnya meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar.
Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia ataupun Malaysia Agricultural Research and Development Institute (MARDI) ialah sebuah badan berkanun yang diamanahkan untuk menjalankan penyelidikan dalam bidang makanan dan pertanian serta industri asas tani di Malaysia. RISDA pula ialah pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah atau Rubber Industry Smallholders Development Authority, ialah sebuah badan berkanun persekutuan yang ditubuhkan pada 1 Januari 1973. Penubuhan ini mengikut Akta Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah 1972. Terdapat beberapa tanggung jawab RISDA, antaranya ialah mentadbir kumpulan uang perusahaan getah, mengurus dan mengendali sehingga berjaya rancangan-rancangan yang diluluskan di bawah peruntukan bahagian koordinan kumpulan uang perusahaan getah, serta merancang dan melaksana segala pembaharuan penyelidikan dalam sektor pekebun kecil. Program-program tersebut menggiatkan lagi program perindustrian di kampung serta program-program pembangunan di bawah lembah penduduk dan keluarga negara. Oke, kesimpulannya, dasar-dasar yang dijalankan oleh kerajaan ini merupakan salah satu inisiatif untuk mencapai wawasan 2020. Pihak kerajaan sentiasa berusaha untuk menjaga kesejahteraan rakyat agar negara dapat membangun dengan lebih baik. Thank you. Sebelum saya mengakhiri perkongsian kami pada hari ini, terlebih dahulu saya ingin meminta maaf jika terdapat beberapa perkataan yang saya sampaikan kurang jelas kepada kamu semua. Dan saya juga ingin berterima kasih karena telah sudi mendengar perkongsian saya pada hari ini. Itu saja daripada kami. Ciao.